Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama bersama kami di Ruang Bicara. Saya Syuhaimi Muhammad Hosanda. InsyaAllah dalam tempoh sejam ini, anda akan bersama saya dan juga 3 ahli panel. Namun untuk blok yang pertama, anda akan ditemani oleh seorang ahli panel yang jauh daripada Kuwait sebenarnya. Kita bersiaran pada malam ini. Dan untuk rekod terlebih dahulu, detik kira untuk sesi pembentangan bajet 2022, ada lebih kurang 19 jam lagi sebelum dibentangkan di Dewan Rakyat oleh Menteri Keuangan, dan sedikit imbasan untuk belanjawan 2021 yang lalu yang bertemakan Teguh Kita Menang Bersama telah pun dibentangkan oleh Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz tahun lepas dengan perbelanjaan bernilai 322.5 bilion, terbesar dalam sejarah negara. Dan mungkinkah untuk belanjawan atau bajet 2022 ini juga akan mencerita satu lagi sejarah di mana bajet yang diperuntukkan untuk 2022 ini antara bajet yang terbesar yang akan diumumkan. Dan jika belanjawan bajet pada tahun lalu dirangka berdasarkan 3 matlamat induk, iaitu kesejahteraan rakyat, kelangsungan ekonomi dan juga ketahanan ekonomi, semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menyatakan bahawa untuk bajet 2022 ini berdasarkan prinsip keluarga Malaysia akan terkandung di dalamnya prinsip keterangkuman, kebersamaan dan juga kesyukuran. Malah dalam bentuk perancangan bajet 2022 ini juga dirangka dengan memberikan tumpuan kepada strategi 3M, iaitu memulih kehidupan, membina semula daya tahan dan juga memangkin pembaharuan. Dan jika kita meneliti antara sektor-sektor ataupun kementerian yang mendapat belanja bajet terbesar pada tahun lalu adalah Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kesihatan, dan menyorot juga apa yang menarik tentang belanjawan ataupun bajet ini, di mana ia memberikan kesan bila mana pandemik COVID itu berlaku, dan ini merupakan tahun kedua bajet dibentangkan dalam sesi pandemik COVID itu masih berlangsung. Baik, untuk sesi yang pertama ini ataupun blok yang pertama ini, kita akan bercakap mengenai tajuk menyihatkan sektor kesihatan. Jadi adakah bajet 2022 ini akan menyihatkan sektor kesihatan, dan kita akan sambung juga untuk blok kedua nanti untuk melihat bajet 2022 ini adakah ia akan mampu mengupayakan modal insan dalam konteks pendidikan. Jadi untuk itu kita terus saja bersama dengan tetamu saya yang pertama, iaitu Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junaid Syed Junaid, pakar Perubatan Kesihatan Awam, Ekonomi, Polisi dan juga Pengurusan Kesihatan, yang juga merupakan Presiden Persatuan Ekonomi Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Prof. Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syuhaimi. Ya, terima kasih Prof. Datuk kerana bersama kami di Ruang Bicara, jauh daripada Kuwait, difahamkan Datuk. Prof. Datuk baru saja sampai semalam di Kuwait, jadi ada tugas di mana dia sebagai tenaga pengajar di Universiti Kuwait. Jadi Prof. Datuk, kita melihatlah untuk pembentangan bajet 2022 ini yang akan langsungkan esok pembentangannya. Namun begitu, ini kita melihat juga dalam keadaan kondisi semasa COVID negara. Hari ini kes dicatatkan 6,377 kes. Ia sedikit meningkat. Jadi adakah kita sebenarnya, Prof. Datuk, sebelum kita melihat juga tentang bajet ini nanti, adakah kita terlalu awal dalam membuat keputusan rentas negeri yang menyebabkan kes sedikit meningkat? Kita bimbang berlaku seperti mana negara jiran kita yang kesnya dah pun juga melebihi 5,000 kes sehari, Prof. Datuk. Ya, kalau kita lihat dari segi trend di peringkat global banyak negara-negara yang menghadapi masalah COVID-19 ini telah pun mula membuka ekonomi mereka disebabkan oleh kerana kita tidak boleh bertahan dengan mengadakan lockdown ataupun PKP yang terlalu lama. Dan kita ingin melihat supaya ekonomi kita terjana kembali. Jadi saya rasa tidak terlalu awal, malahan mungkin merupakan tempoh waktu yang sesuai, kerana pada masa sekarang kita telah pun menggunakan senjata yang paling utama dalam menangani masalah COVID-19, iaitu pemvaksinan atau vaksinasi. Vaksinasi yang kita lakukan sudah pun mencapai lebih daripada 90% untuk masyarakat dewasa, dan saya rasa memang kena waktunya untuk kita membuka ekonomi semula, kerana selain daripada itu kita juga tidak mahu apabila berlaku PKP yang terlalu lama akan menyebabkan kesan-kesan dari segi kesihatan mental, dari segi kesihatan sosial ahli masyarakat dan sebagainya, dan juga pembelajaran anak-anak di sekolah dan juga di universiti yang juga terkesan secara negatif disebabkan oleh PKP ini. Jadi pada pendapat saya ini merupakan langkah yang sesuai, dan kita memang memerlukan untuk aktiviti ekonomi dijana semula, dan juga aktiviti sosial juga
dikemukakan kedua-dua faktor ini penting dalam sistem kesihatan. Okey, kita dah mempunyai senjata yang besar seperti mana yang disebut oleh Prof. Dato' iaitu vaksin itu sendiri. Namun begitu, kes-kes BID masih lagi menjadi kebimbangan. Jadi ini apa puncanya, Prof. Dato'? Dan ini juga merupakan satu tumpuan yang perlu diberikan perhatian jika kes COVID negara kita berterusan sehingga tahun hadapan dan ia termasuk dalam bajet 2022. Jadi bagaimana agaknya tumpuan yang harus diberikan oleh pihak kerajaan mengenai kes BID ini, Prof. Dato'? Dari segi bilangan kes BID yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan dalam sistem pelaporan mereka, ada dua faktor sebenarnya. Satu faktor dari segi perkhidmatan kesihatan, yang kedua adalah daripada ahli masyarakat ataupun daripada faktor populasi kita. Pertama sekali, kebanyakan daripada kes-kes BID ini berlaku di kalangan mereka yang mempunyai penyakit comorbidity, iaitu penyakit-penyakit seperti sakit jantung, darah tinggi dan juga penyakit kencing manis dan sebagainya. Ini merupakan masalah yang lama yang sudah ada di negara kita dan juga negara-negara yang lain. Jadi apabila mereka mengidap BID, mengidap COVID-19, maka peluang mereka untuk mati disebabkan oleh komplikasi itu jauh lebih tinggi. Yang kedua, sikap masyarakat kita juga merupakan satu lagi perkara yang harus kita lihat, kerana sebahagian besar daripada mereka yang meninggal dalam BID ini adalah mereka yang tidak mendapatkan vaksin ataupun mendapatkan vaksin yang belum lagi complete dosnya, dan juga mereka yang memang mengambil tindakan lambat untuk pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Ini kita perlu perbaiki dari masa ke semasa, terutama sekali mereka yang tidak menerima vaksin ataupun belum menerima vaksin disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Yang kedua, dari segi sistem kesihatan, di peringkat awal apabila kita mempunyai kes yang banyak, lambakan kes yang terlalu tinggi dan juga bilangan katil di hospital kita tidak mencukupi dan juga bilangan ICU bed juga tidak mencukupi, ini menyebabkan berlakunya mungkin peningkatan dalam brought-in death ini. Tapi sekarang saya rasa masalah ini sudah dapat dikurangkan dengan sistem komunikasi yang baik di antara ahli masyarakat dan juga memudahkan mereka mendapatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan di hospital-hospital. Saya rasa ini sudah pun berkurangan dan kita akan dapat melihat nanti bilangan BID ini akan terus menurun dalam masa yang terdekat ini. Dan apa pun sebenarnya di sebalik COVID-19 ini yang berlangsung hampir 2 tahun, 18 bulan, kalau lebih tepatnya, krisis kesihatan ini memberikan satu kesan yang besar kepada sektor kesihatan. Ia secara langsung juga membuka beberapa kelemahan dalam sistem kesihatan. Jadi apa agaknya perkara yang paling perlu diperbaiki dalam bajet, khususnya untuk ekonomi kesihatan, polisi kesihatan dan juga tentang pengurusan kesihatan itu sendiri, Prof. Dato'? Ya. Jadi COVID-19 ini apabila berlaku mulai daripada bulan Disember 2019 ya. Jadi bajet kita untuk 2021-2020 dibayangi oleh masalah COVID-19 ini. Apa yang harus kita lakukan di sini adalah pertama sekali kita harus menyediakan keperluan-keperluan untuk meneruskan usaha baik yang dilakukan oleh kerajaan dalam menangani COVID-19, menyediakan bekalan vaksin yang mencukupi. Sekarang kita akan memberikan tumpuan untuk memberikan vaksin kepada golongan remaja dan juga kanak-kanak. Ini memerlukan perbelanjaan yang agak besar. Pada masa yang sama, usaha untuk menangani masalah penyakit tidak berjangkit yang menjadi comorbidity dan juga faktor yang menyebabkan tingginya mortality di kalangan mereka yang mengidap COVID-19, ini harus kita teruskan dan harus kita lakukan dengan sebaik mungkin. Kita harus menyediakan satu sistem kesihatan yang dapat menangani masalah ini. Misalnya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan unhealthy lifestyle seperti merokok, kegemukan dan juga pemakanan yang tidak sihat. Ini harus diperbaiki supaya dapat mencegah daripada berlakunya penyakit tidak berjangkit. Ini akan dalam long term akan mengurangkan kesan kalaupun COVID-19 ini berpanjangan sehingga setahun atau 2 lagi. Tetapi kita dapat mengawal comorbidity daripada menjadi pencetus kepada kematian kalau mereka mengidap penyakit COVID-19 ini. Jadi inilah perkara-perkara yang harus kita teruskan. Dengan kata lain, kesihatan pencegahan atau perkhidmatan kesihatan pencegahan harus kita kuatkan, dan saya amat berharap bahawa ini akan diketengahkan dalam bajet 2021
selain daripada kita memperbaiki elemen-elemen lain dalam perkhidmatan kesihatan yang amat kita perlukan pada masa hadapan. Okey, cabarannya adalah bajet pada 2022 ini seolah bajet serampang dua mata menghadapi COVID-19 dan juga meneruskan apa yang dirancangkan sebelum ini, ya, menepani seperti apa yang disebut oleh Prof. Dato' tadi tentang penyakit-penyakit tidak berjangkit, NCD, malah dari segi infra, mungkin untuk tambahan hospital-hospital baru. Jadi kita ingin melihat bahawa bajet pada tahun lalu adalah 31.94 bilion. Mungkin pada tahun ini ada sedikit peningkatan. Jadi apapun bajet yang diperuntukkan, ia tetap tidak mencukupi. Jadi untuk aspek itu, cukup tak cukup, di mana agaknya ruang-ruang yang perlu dilihat oleh Kementerian Kesihatan sendiri, kerana pelanggan utama Kementerian Kesihatan adalah rakyat. Dan rakyat negara kita kan 33-34 juta orang. Jadi bagaimana perkara ini perlu diperhalusi dan perlu dipandang berat oleh pihak kementerian. Prof. Dato'. Ya, kalau kita lihat sejak daripada merdeka sehinggalah pada hari ini, bajet Kementerian Kesihatan memang tidak mencukupi. Dari segi kalau kita benchmarkkan dengan secara global, ya, secara keseluruhan bajet untuk ataupun keperluan kesihatan, perbelanjaan kesihatan seelok-eloknya kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang maju, mungkin lebih 2 kali ganda daripada apa yang kita belanjakan. Di Malaysia kalau dicampurkan dengan perbelanjaan yang dikeluarkan oleh out of pocket oleh penduduk, kita cuma sekitar dalam 4%. Bajet daripada Kementerian Kesihatan yang daripada kerajaan sendiri cuma hampir 2 ke 3% saja. Ini jauh daripada benchmark di peringkat internasional. Kalau kita lihat OECD country, mereka membelanjakan mungkin dalam sekitar 10 ke 11% daripada GDP. Jadi ini bermakna walau apapun kita hasilkan, mungkin tidak akan mencukupi, tetapi yang penting adalah kita mesti bijak untuk mengagihkan sumber yang terhad ini kepada perkhidmatan yang efisien dan juga yang efektif. Ini merupakan satu daripada caranya untuk kita menangani masalah ini dari segi aspek ekonomi. Apabila kita mempunyai limited resources, yang paling baik adalah kita mengagihkan dengan sebaik mungkin. Jadi kita harus memberikan tumpuan kepada perkhidmatan yang boleh memberikan pulangan dari segi impak kesihatan yang besar dengan menggunakan sumber yang terhad. Ini yang kita harus lakukan. Ya, saya mengikuti beberapa sesi tumbual Prof. Dato' di media-media lain dan Prof. Dato' juga membangkitkan perkara yang sama. Kita menggunakan sumber-sumber yang terhad dan Prof. Dato' juga menyebut kita perlu meningkatkan kecekapan. Bagaimana kecekapan itu kita boleh laksanakan dalam bajet 2022 ini, sedangkan beberapa isu seperti isu doktor kontrak masih belum dapat diselesaikan. Prof. Dato', kerana ini juga antara isu kalau kita nak cekap dalam sektor perkhidmatan, dari segi perkhidmatan doktor itu sendiri, isu ini perlu diselesaikan juga. Jadi mungkin ada jalan penyelesaian dalam bajet ini yang perlu diumumkan oleh pihak kerajaan kerana jumlah doktor kontrak itu juga begitu ramai. Prof. Dato'. Ya. Selain daripada sumber daya manusia ataupun human resource yang perlu kita tangani, kita harus ingat bahawa dalam sistem kesihatan mana-mana negara pun hampir 60 hingga 70% daripada operational expenditure digunakan untuk tenaga manusia. Ini tak dapat kita elakkan kerana sistem kesihatan memang memerlukan apa yang kita sebut sebagai labor intensif, kerana kita memerlukan tenaga manusia yang banyak. Namun begitu, kalau kita lihat apabila kita menangani masalah COVID-19 di peringkat awal-awal dahulu, kita memberikan terlalu banyak tumpuan kepada perkhidmatan kesihatan kuratif. Hospital dijadikan tumpuan di mana pada masa itu ramai yang sakit dengan COVID-19 memerlukan ventilator dan sebagainya. Jadi saya harapkan apabila kita beralih kepada fasa di mana kita menuju ke arah endemik, maka tumpuan kita sekarang adalah kita menumpukan kepada pencegahan dan juga meningkatkan perkhidmatan kesihatan peringkat primer dibandingkan dengan peringkat sekunder dan tertiary, dia tu di peringkat hospital dan sebagainya. Jadi apabila kita memperkuatkan kesihatan primer dengan memberikan agihan peruntukan yang mencukupi untuk klinik-klinik kesihatan, untuk memberikan perkhidmatan pencegahan, ini akan memberikan pulangan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan membina lebih banyak hospital dan sebagainya. Jadi itulah caranya yang harus kita lakukan. Pada masa yang sama,
kita harus menyelesaikan masalah doktor kontrak tadi, kerana kita tahu bahawa doktor-doktor ini akan boleh memberikan perkhidmatan kalau kita dapat menggunakan kepakaran mereka dengan sebaik mungkin daripada mereka melakukan kerja-kerja yang tidak ada kaitan secara langsung dengan perkhidmatan kesihatan. Inilah kita harapkan bahawa satu penyelesaian yang baik harus kita hasilkan daripada apa yang berlaku sekarang. Dan amat malang kalau Malaysia kita tidak dapat menyelesaikan masalah ini, maka kita akan menghadapi kerugian yang amat besar dengan perbelanjaan secara langsung atau tidak langsung untuk menghasilkan doktor-doktor yang mana kita tidak boleh menyerap mereka dalam perkhidmatan apabila mereka kembali selepas menjalani latihan di antara 5-6 tahun dan sebagainya. Jadi mungkin juga sudah sampai masanya untuk tahun hadapan ataupun mungkin dalam tempoh terdekat ini pemerkasaan klinik desa, ya, klinik kesihatan, klinik komuniti. Kalau dulu kita ada klinik satu Malaysia, mungkin selepas ini akan jadikan klinik keluarga Malaysia. Jadi bagaimana Prof. Datuk melihat? Kerana ini antara perkara yang kemudahan, akses yang paling hampir dengan penduduk luar bandar seperti klinik desa. Mereka tak perlu bergegas untuk keluar ke bandar yang mengambil masa. Jadi bagaimana agaknya perkara ini perlu juga diperhalusi dan diteliti oleh pihak Kementerian Kesihatan, kerana di hospital besar sendiri kita masih lagi diuji dengan masa menunggu terlalu lama, walaupun telah berapa kali sesi bajet dibentangkan bahawa perkara ini telah pun dibangkitkan, dibincangkan di Dewan Rakyat juga, namun ia masih belum dapat diselesaikan. Jadi sudah sampai masanya untuk bajet ini di bawah YBKJ sendiri melihat bahawa pemerkasaan klinik desa dan ke atas itu sendiri adalah satu perkara yang perlu bagi menjamin kecekapan juga untuk sektor kesihatan awam. Prof. Datuk. Bagi saya lihat agihan sumber kepada klinik kesihatan termasuk klinik desa ataupun pusat-pusat kesihatan masih lagi belum mencukupi, kerana kita lihat bahawa di klinik kesihatan misalnya kita mempunyai seorang atau dua orang doktor saja, yang lainnya adalah merupakan staf-staf tambahan seperti jururawat, pembantu perubatan dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh menyediakan peruntukan yang lebih besar, maka mungkin klinik-klinik kesihatan ini boleh dikendalikan oleh doktor-doktor yang doktor-doktor kontrak yang tidak mendapat peluang untuk bekerja di hospital, boleh kita agihkan di sini. Ini memerlukan perubahan dari segi pentadbiran, di mana pos-pos harus dihasilkan, dikreatkan di klinik-klinik kesihatan bagi membolehkan mereka di employ di sana supaya mereka boleh memberikan perkhidmatan. Saya bayangkan keadaan di mana pada masa hadapan mereka yang mengidap COVID-19 tidak lagi perlu terus menghubungi hospital apabila memerlukan rawatan, tetapi menghubungi klinik-klinik kesihatan terlebih dahulu bagi dilakukan saringan, diberikan rawatan asas, dan cuma sebahagian kecil saja yang memerlukan rawatan di peringkat yang lebih serius dihantar ke hospital. Pada masa sekarang kita lihat kebanyakannya mereka penduduk kita akan merujuk terus ke hospital. Dan ini akan memberikan waktu menunggu yang lebih lama di sana dan juga menyebabkan hospital menjadi lebih sesak. Jadi usaha sebelum daripada COVID-19 pun sudah ada usaha-usaha untuk memberikan rawatan yang untuk penyakit-penyakit tidak berjangkit di klinik-klinik kesihatan, dan ini sudah pun merupakan satu landasan yang baik, tapi kita mesti memperkuatkan lagi dengan meningkatkan bilangan staf dan juga doktor yang bekerja di klinik kesihatan supaya mereka dapat memberikan perkhidmatan yang optimum. Okey, dan saya ingin juga menyentuh tentang subsidi yang boleh diperolehi oleh rakyat dalam sektor kesihatan. Itu juga perlu diberikan perhatian, kerana selama ini kita dapat rakyat kita mendapat subsidi dari segi pembelian ubat di kaunter farmasi dan sebagainya. Jadi untuk kali ini bagaimana Prof. Datuk tentang subsidi untuk harga test kit COVID-19, tentang penyelarasan harga untuk RTK dan juga PCR. Adakah ini juga perlu diberikan perhatian dalam bajet akan datang? Sebenarnya apa yang dilakukan sekarang dengan meminta supaya harga atau mengawal harga testing kit dan sebagainya itu, ini merupakan short term measure ataupun langkah jangka pendek saja. Sebenarnya kita memerlukan suatu tindakan yang lebih menyeluruh dalam waktu jangka masa yang panjang, iaitu dengan melakukan reformasi yang lebih serius dalam sistem kesihatan. Ini amat kita perlukan. Terutama sekali kita belum ada insuran ataupun pembiayaan kesihatan nasional ataupun insuran kesihatan nasional seperti mana yang negara-negara jiran kita sudah mendahului kita. Misalnya di Indonesia, 85-90% penduduknya diliputi oleh
Jaminan Kesihatan Nasional Indonesia. Di Thailand mereka mempunyai insurans kesihatan sosial yang membantu penduduknya mendapatkan perkhidmatan tanpa mengeluarkan bayaran yang tinggi. Begitu juga di Vietnam. Jadi kita harus menuju ke arah ini untuk supaya apabila masyarakat memerlukan rawatan, mereka boleh mendapatkan rawatan dengan pembiayaan yang begitu kecil kerana pembayaran ini dikongsi bersama oleh seluruh masyarakat. Inilah konsep National Health Financing yang saya rasa akan memberikan impact yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita touch here and there sikit banyak dengan menurunkan atau mengawal harga testing kit dan sebagainya. Ini tidak akan menyelesaikan memberikan solusi untuk jangka panjang. Walaupun mungkin dalam 1 tahun atau 2 tahun kita tidak boleh melakukan ini kerana memerlukan perancangan yang terperinci. Tetapi harus ada elemen-elemen untuk menuju ke arah itu dan kita perkuatkan terutama sekali apabila sistem kesihatan kita diancam dengan COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini, dan nampak sekali sistem kita begitu rapuh. Sehingga kan apabila kita nak ahli masyarakat nak mendapatkan rawatan di klinik swasta atau di hospital swasta, mereka tidak boleh kerana tidak ada sistem yang membiayai mereka. Mereka boleh ke sana kalau kalau kiranya mereka diliputi oleh insurans swasta. Private insurance tidak akan dapat menyelesaikan masalah ini kerana kosnya tinggi dan juga premium yang tinggi, dan mereka cuma akan mengambil penduduk-penduduk ataupun ahli masyarakat yang tidak berpenyakit kronik. Yang ini merupakan masalah besar yang kita hadapi. Okey, jadi antara kesan langsung daripada COVID-19 ini adalah tentang kesihatan mental. Anak yang kehilangan ibu bapa menjadi yatim piatu yang memberikan kesan psikologi kepada anak-anak, dan perkara ini juga perlu diberikan perhatian dalam bajet 2022. Kalau daripada pandangan Prof. Datuk sendiri, apa agaknya kaedah terbaik dalam menangani kesihatan mental? Ya, kalau dulu ada tapi sekarang ini lebih meningkat, kesan psikologi anak-anak yang kehilangan ibu bapa, kesan psikologi ibu ayah yang kehilangan anak akibat COVID, tiada tempat bergantung. Jadi bagaimana perkara ini boleh diatasi dalam sektor ataupun polisi kesihatan awam itu sendiri? Saya rasa Kementerian Kesihatan telah pun memulakan aktiviti-aktiviti untuk meningkatkan kesihatan mental, tetapi mungkin tidak menyeluruh dan mungkin lagi mungkin juga tidak mempunyai peruntukan yang mencukupi. Kita lihat bilangan pakar-pakar psikiatris, pakar-pakar psikiatrik, pakar sakit jiwa yang ada di Malaysia jauh lebih rendah daripada norma yang ditetapkan oleh WHO. Ini perlu kita tingkatkan. Jadi dan harus kita ingat bahawa mental health ini adalah sebahagian daripada kondisi yang memerlukan rawatan yang jangka panjang. Jadi tidak boleh kita mengharapkan sektor swasta yang menyelesaikan masalah ini. Kementerian Kesihatan dan juga kerajaan harus mengambil inisiatif bagi menyediakan prasarana yang mencukupi supaya mereka dapat mendapatkan rawatan. Dan rawatan untuk kesihatan mental ni bukan suatu yang murah, kerana pertama sekali ubat-ubat yang digunakan itu juga adalah mahal, dan juga mereka harus mendapatkan rawatan secara berkala. Satu lagi perkara penting adalah kesihatan mental ini memerlukan multidisciplinary approach, bermakna satu tim diperlukan. Kita bukan saja memerlukan pakar jiwa, tetapi juga kita memerlukan kaki tangan lain seperti social worker dan juga jurawat yang terlatih untuk mengadakan lawatan ke rumah dan sebagainya. Dan ini memerlukan kos yang tinggi. Jadi selain daripada bajet, kita juga perlu menyediakan staf yang berkelayakan bagi menangani masalah ini secara long term. Long COVID symptom jarang-jarang diperkatakan, dan ia sedikit sebanyak akan memberikan kesan kepada ekonomi juga jika ia tidak diberikan perhatian untuk dalam bajet ini. Jadi apa perkara yang perlu kita lihatkan, kita perlu tangani dalam long COVID symptom ini? Ya, long COVID merupakan suatu sindrom lah yang berlaku di kalangan mereka yang telah mendapatkan penyakit COVID-19, dan kesan daripada penyakit tadi menyebabkan mereka menghadapi masalah pertama dari segi kesesakan nafas. Mereka mempunyai masalah kognitif, mental, dan juga mungkin juga menghadapi masalah kelesuan dan sebagainya. Ini masih lagi dalam peringkat kajian di kebanyakan negara, tapi ada yang mengatakan lebih daripada 50% daripada mereka mungkin mendapat salah satu daripada simptom berkaitan dengan long COVID ini. Jadi sistem kesihatan kita harus bersedia.
kita harus menyediakan perkhidmatan yang perlu, seperti juga kesihatan mental. Ia juga memerlukan rawatan yang multidisiplinary. Jadi kita harus menyediakan kaedah rawatan yang sesuai, menyediakan SOP untuk rawatan ini supaya semua staf di klinik-klinik kesihatan tahu bagaimana mengendalikan masalah ini. Dan pada masa yang sama, penyelidikan yang lebih intensif harus dilakukan kerana kita masih lagi dalam peringkat mencari-cari apakah solusi terbaik, apakah rawatan terbaik untuk long COVID ini. Banyak negara-negara pun di dunia juga menghadapi masalah yang sama dan saya harap kita harus bersedia ke arah itu. Okey, sebelum soalan terakhir saya ajukan kepada Prof. Datuk, saya ingin menjemput sebenarnya Tan Sri Alimuddin Mohamed Dom, mantan Ketua Pengarah Pendidikan, dan juga Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan yang merupakan Presiden Majlis Pemufakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIDGN ke dalam talian. Ya, jadi kita lalukan kedatangan Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan sementara kita nantikan Tan Sri Alimuddin Mohamed Dom, mantan Ketua Pengarah Pendidikan, untuk bersama dengan kita. Baik, saya difahamkan Tan Sri dah pun bersedia, tapi okey. Baik, terima kasih Tan Sri. Kalau boleh kita mohon unmute terlebih dahulu Tan Sri. Baik, saya ingin ajukan soalan terakhir ini bagi sama-sama, ya, kerana kebimbangan kita juga untuk anak-anak. Dan sektor kesihatan awam juga perlu berikan perhatian kepada anak-anak. Walaupun mereka yang berada di bawah umur 12 tahun dikatakan risikonya agak kurang, namun ia kanak-kanak ini boleh menjadi pembawa kepada COVID dan boleh merisikokan kepada masyarakat awam. Jadi Prof. Datuk, dalam sektor kesihatan awam, menjaga kesihatan anak-anak, khusus kanak-kanak sekolah itu sendiri, apa jaminan yang mungkin kerajaan akan ambil untuk bajet 2022 ini, Prof. Datuk? Saya yang akan okey. Kesihatan kanak-kanak memang merupakan salah satu daripada perkara yang diberikan keutamaan dan disarankan oleh WHO supaya kumpulan ini merupakan kumpulan yang rentan, bukan saja disebabkan oleh COVID-19 ini, semua penyakit-penyakit yang berjangkit memang ada mereka menjadi kumpulan utama. Jadi saya rasa langkah yang dilakukan oleh kerajaan sekarang untuk memulakan vaksinasi untuk kanak-kanak sekolah ini merupakan langkah yang paling baik, walaupun kita ada berbagai juga halangan yang kita hadapi, ya. Misalnya mungkin ada ibu bapa yang tidak mahu anak mereka diberikan vaksinasi dan ini merupakan satu lagi cabaran yang terpaksa kita hadapi. Dan kaedah untuk mengawal COVID-19 di kalangan kanak-kanak, terutama lagi mereka yang di bawah 12 tahun ni, jauh lebih mencabar kerana kanak-kanak ni kadang biasanya lebih aktif, tidak sukar untuk kita memaksa mereka menggunakan penutup muka dan sebagainya. Jadi kita amat mengharapkan supaya COVID-19 vaksin ini dapat dilaksanakan dengan secepat mungkin. Dan ini merupakan langkah yang baik dan sekarang kita sudah pun mempunyai maklumat tentang kesan yang positif daripada vaksin ini, dan vaksin juga telah pun dibuktikan berkesan untuk kumpulan ini dan tidak membahayakan kesihatan. Dan ini merupakan satu daripada langkah yang dilakukan dengan cara yang teratur dan saya rasa kita menuju ke arah the right direction untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, terima kasih banyak Prof. Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid kerana bersama kami di Ruang Bicara. Untuk blok yang pertama, kita menyentuh mengenai sektor kesihatan dan saya akan teruskan untuk blok yang kedua. Bila mana pendidikan itu diberikan seluruhan dan pada bajet yang lalu, pendidikan mendapat antara bajet terbesar yang diperuntukkan dan mungkin ia juga akan mendapat imbuhan ataupun perkara yang sama untuk peruntukan dalam tahun bajet 2022 ini. Jadi untuk peringkat awal ini, Tan Sri Alimuddin, bila mana untuk 18 bulan atau lebih tepat hampir 2 tahun lah sebenarnya, operasi sesi persekolahan ada pasang surut. Dan yang penting sekarang kita memperlihatkan bahawa PDPR itu sebagai satu alternatif dan pada 1 hari bulan November ini juga, maka sesi bersemuka sekolah akan dilaksanakan. Jadi bagaimana Prof sendiri melihat cabaran ahli-ahli akademik itu sendiri, para guru, murid-murid sendiri berdepan dengan COVID-19 sebelum kita menyentuh mengenai bajet 2022 ini, Tan Sri? Baik, terima kasih Saudara Syuhaimi dan juga Profesor Datuk Muhammad Ali Hassan, rakan forum saya pada malam ini. Jadi sebenarnya sebagaimana yang kita tahu bahawa hampir 2 tahun pelajar-pelajar tidak
dapat hadir ke sekolah. Jadi dalam sistem pendidikan kita, kaedah pengajaran dan pembelajaran yang paling baik sekali ialah bersemuka di antara pelajar-pelajar dan guru-guru dalam bilik darjah. Ini bermakna pelajar-pelajar mempunyai rakan dan suasana pembelajaran di dalam sekolah. Ada makmal komputer, perpustakaan dan juga kemudahan-kemudahan yang lain. Jadi apabila berlaku COVID ini, pengajaran dan pembelajaran tak boleh berhenti. Kerana pelajar-pelajar perlu belajar, mereka akan menghadapi peperiksaan dan ilmu pengetahuan itu perlu diberikan kepada mereka. Jadi satu daripada kaedah yang paling hampir dengan kaedah bersemuka ini tak lain tak bukan ialah PDPR. Maknanya pelajar-pelajar terus mengikuti pengajaran dan pembelajaran guru tetapi melalui online ataupun di alam maya. Jadi dengan cara ini pelajar-pelajar akan dapat belajar seperti biasa. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh saudara Syuhaimi tadi, sekolah akan dibuka. Jadi bagi pandangan saya, kaedah PDPR ini boleh diteruskan, kerana anak-anak akan boleh terus belajar. Dan kita tahu bahawa kemudahan-kemudahan ICT telah pun ada di sekolah dan juga di rumah. Perlu kita teruskan. Kerana negara-negara maju pun kaedah PDPR ini telah berjalan lama. Jadi ini satu, orang kata, blessing in disguise lah. Satu peluang kepada anak-anak kita untuk dapat menguasai bidang ICT melalui PDPR ni. Jadi saya rasa perlu diteruskan tapi mungkin kaedahnya agak berlainan daripada masa kita terus lockdown dulu, maknanya pelajar-pelajar tidak ke sekolah langsung. Okey. Dan saya kembali kepada Dato' Dr. Muhammad Ali Hassan sebagai Presiden Majlis Permufakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional. Jadi bagaimana Dato' Doktor, dalam tempoh 2 tahun ini, bila mana PDPR dilangsungkan, sesi persekolahan ditutup, sebagai ibu bapa dan juga apa agaknya yang disuarakan oleh ibu bapa bila mana COVID ini memberi kesan kepada anak-anak mereka dalam sesi persekolahan? Terima kasih Saudara Syuhaimi. Terima kasih juga dapat berjumpa dengan Tan Sri Alimuddin rakan forum pada malam ini. Saya melihat bahawa barangkali seperti Tan Sri Alimuddin mengatakan bahawa it's a blessing in disguise. Ini ada hikmahnya dalam pandemik ini. Jadi Allah memberikan kita satu ruang yang kita dapat mempelajari dan belajar menerusi teknologi yang telah diberikan kepada kita semuanya untuk melakukan sebaik mungkin. Mungkin sebab hikmah pada pandemik itu tersebutlah bahawa mahu tidak mahu kita perlu meneruskan pembelajaran. Pendidikan yang kita hendakkan ialah sepanjang hayat. Dan salah satunya apabila tidak boleh kita bersemuka, kita cari secara alternatif, secara pembelajaran dan pembelajaran di rumah. Iaitu perkataan PDPR itu di rumah. Tetapi yang perlu kita ingatkan bahawa pembelajaran atas talian sepatutnya perlu diperbezakan dengan pelajaran secara bersemuka. Kita hendakkan bahawa apa yang dipelajari secara bersemuka jangan terus dipindahkan secara di rumah. Kerana di rumah berlainan situasi dan hal-hal keadaan semasa. Dan cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa dan penjaga perlu kita atasi. Ada beberapa tempat dan situasi yang mana capaian internet tak dapat memenuhi keperluan. Sampaikan ada yang kita dengar pelajar-pelajar sampai panjat pokok, naik bukit, naik rumah dan sebagainya. Ini satu cabaran. Begitu juga ada anak-anak ataupun ibu bapa yang berkongsi gadget-gadget yang diperlukan. Peranti-peranti yang tersebut barangkali tidak mencukupi. Malah ada ibu bapa barangkali sebab bekerja di rumah memerlukan peranti tersebut. Jadi perlu adanya barangkali apa yang kita katakan satu penjadualan yang sebaik mungkin antara keperluan pelajar dan keperluan ibu bapa atau keperluan rakan-rakan yang lain
semasa membuat PDPR di rumah. Okey. Baik, Tan Sri, sampai bila agaknya isu infra sekolah akan terus diberikan peruntukan dalam bajet? Kerana sebelum ini kita lihat ya, infra dari segi infra sekolah masih lagi tak cukup kursi meja, ada sekolah yang perlu diperbaiki. Jadi sampai bila agaknya isu infra ini akan terus mempunyai ataupun mendapat peruntukan dalam bajet? Ya, saya rasa isu infra ni sangat penting ya untuk kerja-kerja maintenance dan juga memperbaiki kerosakan. Jadi pada tahun bajet tahun lepas ya, sebanyak 800 juta ringgit ya telah diperuntukkan khusus untuk ini saja ya. Jadi sudah tentulah saya rasa pada tahun ini jumlah itu kena tambah lagi. Sebabnya bilangan sekolah bertambah ya, dan juga alat-alat yang ada di sekolah termasuk perabot dan juga kemudahan-kemudahan lain tu makin lama dia makin usang ya, dan perlu pembaikan. Dan mungkin di sekolah-sekolah bandar tidak begitu, juga ada masalah lah. Tinggal lagi tidaklah begitu teruk sebagaimana di sekolah-sekolah di pedalaman dan juga di pulau-pulau ya, kerana kebanyakan sekolah-sekolah sana hanya bergantung kepada kerajaan ya untuk kerja-kerja infrastruktur ini. Jadi pada jangkaan saya pihak kerajaan perlu menambah lagi lah untuk memberikan kemudahan yang lebih baik kepada anak-anak. Kerana sebagaimana kita tahu ya, di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman dan luar bandar pun seharusnya mendapat kemudahan-kemudahan sama dengan rakan-rakan mereka di kawasan-kawasan bandar ya. Jadi sudah tentulah ia memerlukan perbelanjaan yang besar ya. Bukan saja tempat-tempat bangunan yang sedia ada, malah tambahan lagi. Misalnya sekarang ni amal komputer ya, sudah tentulah dengan adanya PDPR ni sekolah perlu mengadakan kemudahan-kemudahan tersebut. Jadi pada pandangan saya dari segi infrastruktur ni kita harapkanlah ia akan ditambah. Dan kebetulan tadi ya saya menyaksikan persidangan di parlimen daripada pagi sampai ke malam tadi ya, petang tadi, dan boleh dikatakan kebanyakan wakil-wakil rakyat terutamanya yang datang daripada Sabah dan Sarawak menekankan ya tentang perlunya ditambah lagi peruntukan untuk infrastruktur ini dalam bajet yang akan datang. Dan baik untuk Dato' Raka, ya? Ya, saya nak menambah sikit. Memang betul. Satu ialah kalau kita lihat budaya kita, barangkali kita belum menerapkan budaya maintenance ataupun apa orang kata untuk pemeriksaan yang teliti tentang perkara yang kita perolehi. Itu satu. Mungkin kita terlupa untuk menjaga sebaik-baiknya apa peralatan atau infra yang kita ada itu. Jadi sikap kita lah barangkali. Dan satu lagi ialah kita perlu melihat bahawa memang ada kelompok ataupun jurang antara sekolah yang di bandar dan luar bandar, dan perlu dikemaskini tentang perbezaan infra yang ada itu. Dan saya menyokong sangat kita perlu meningkatkan infra dan pada masa yang sama kita adakan juga peratusan ataupun peruntukan untuk maintenance kepada infra yang ada. Okey, dan kita melihat ya dalam sudut kita masih lagi menceritakan tentang PDPR ini. Tapi dalam PDPR ini kadang-kadang kita tercari-cari di mana muridnya, dan untuk menjawab persoalan ini pelajar yang lelah menghadap skrin komputer dan tidak lagi gairah belajar, dan dalam norma baru guru pula kadang-kadang tidak ketadusan idea. Jadi perlukah insentif diberikan kepada para pendidik? Kita terus memberikan sedikit wow factor kepada guru, kerana ini penting juga, kerana dalam soal moral di kalangan tenaga-tenaga pengajar itu perlu diberikan perhatian dalam bajet ini. Tan Sri. Ya, sebagaimana yang kita tahu ya, penggunaan ICT di sekolah-sekolah kita telah bermula pada tahun 2000 ya. Pada tahun 2000 pihak kementerian telah membina banyak ya makmal komputer ya di semua sekolah di seluruh negara. Dan dalam satu makmal itu ada lebih kurang 20 atau 30 unit komputer disediakan.
Tetapi pelaksanaan penggunaan ICT ini tidaklah berjalan selaju yang ada sekarang. Jadi sejak daripada COVID ini kita dapati bahawa penggunaan ICT atau digital ni sangat hebatlah. Dan boleh dikatakan semua orang bercakap mengenai hal ini. Dan disebabkan benda ni agak baru sejak COVID ini ianya digunakan secara insentif. Sudah tentulah ada masalah-masalah. Di antaranya ialah kemahiran menggunakan ICT ni. Tidak semua guru-guru boleh menggunakan kerana ada di antaranya dari segi faktor usia. Mereka yang agak berumur tu mungkin lambat sikit untuk menggunakan kemudahan ini, dan juga ketidakcukupan peralatan-peralatan yang diperlukan sudah tentulah memerlukan kameranya, memerlukan komputer yang agak baik, speaker, mikrofon dan sebagainya. Jadi pada pandangan saya pihak kerajaan perlu memberi insentif iaitu kepada sekolah-sekolah tadi perlu menyediakan alat-alat kemudahan ini. Sekiranya peruntukan diberikan, sudah tentulah guru-guru akan merasa lebih gembira dan dapat menggunakan peralatan itu dengan lebih baik. Jadi kita harapkan dalam bajet ini nanti ada peruntukan-peruntukan untuk menambah baik atau meningkatkan kemudahan-kemudahan ICT yang ada di sekolah bagi kegunaan guru-guru. Okey, sebelum saya bersama dengan Dr. satu lagi soalan kepada silakan. Saya menyokong penuh apa saranan Tan Sri Alimuddin itu. Kita tak boleh mengandaikan bahawa guru-guru yang ada di sekolah-sekolah dah bersedia untuk memberi pengajaran sebaik mungkin PDPR tu. Sebab PDPR pun baru barangkali kita boleh katakan bermula dalam 2 tahun yang lepas ini. Jadi saya mencadangkan mungkin dalam bajet yang akan datang ni ada peruntukan khas untuk diberi insentif dan latihan semula kepada untuk meningkatkan kemahiran guru. Kita tak boleh andaikan bahawa guru telah mahir dalam pengajaran secara PDPR. Mungkin guru dah biasa dengan pengajaran secara bersemuka. Tetapi secara PDPR saya rasa perlu diberi latihan dan pengajaran supaya betul-betul dapat memahirkan mereka dalam mengajar secara sepenuhnya dalam PDPR. Begitu juga saya rasa diharapkan bajet 2020 ni ada peruntukan misalnya bagi golongan warga negara B40, M40 misalnya untuk anak-anaknya disediakan untuk pembelian gadget-gadget dan juga barangkali akses kepada IT untuk mereka memanfaatkan PDPR. Saya percaya PDPR ini tak akan terus tiada. Di masa barangkali kita pelajari secara bersemuka pun kita boleh memanfaatkan pembelajaran secara PDPR dan perlu kita bantu utamanya bagi warga negara ibu bapa yang B40 dan M40 untuk mereka memperolehi gadget-gadget dan juga akses internet yang diperlukan. Okey, kita dah bicarakan tentang infra, jumlah peruntukan perlu ditingkatkan. Kita bercakap tentang penambahbaikan sekolah-sekolah usang, ia memerlukan peruntukan yang tambahan juga. Kita bercakap sekarang tentang insentif. Guru-guru perlu mendapat insentif, malah kepada anak-anak di bawah keluarga B40, M40 juga perlu diberikan perhatian. Dan satu perkara kerana sesi sekolah ni kita kena melihat daripada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah rendah dan juga menengah atas. Dan dalam bajet tahunan juga ada sebut tentang rancangan makanan tambahan. Perkara ini perlu dilihat juga kerana ia menarik perhatian saya kerana saya juga dulu antara mereka yang menerima RMT. Difahamkan nilai RMT itu sendiri perlukan satu kajian kerana difahamkan sehingga ke hari ini nilainya masih lagi RM2.50. Jadi dengan keadaan semasa, ada keluarga-keluarga yang terjejas, perkara ini perlu diberikan perhatian. Tan Sri. Ya, sebagaimana kita tahu bahawa harga barang-barang mentah makanan dari sehari ke sehari meningkat Jadi kalau dulu
mungkin 5 tahun ataupun 10 tahun dulu RM2.50 itu mungkin mencukupi ya. Tetapi sekarang ini saya rasa perlu ditambah lagi bagi menyediakan bahan makanan yang berkualiti lah kepada anak-anak kita. Oleh itu saya rasa satu kajian perlu dibuatlah. Kerana kita tahu bahawa pihak kerajaan pun tidak boleh dibebankan ya tentang hal RMT ni. Walau bagaimanapun bagi setengah-setengah sekolah terutamanya di kawasan perdalaman ataupun di pulau-pulau yang mana anak-anak ni perlu disediakan makanan yang berkhasiat ya untuk membolehkan mereka belajar dan juga mengikuti aktiviti co-curriculum dan juga satu tarikan ya untuk mereka datang ke sekolah. Jadi bagi pandangan saya setujulah dengan saudara Shuaimi tadi. Satu kajian perlu dilakukan ya, untuk kita mengkaji sama ada jumlah RM2.50 itu masih sesuai, dan kalau tidak sesuai mungkin ada satu angka yang lebih banyak ya, disediakan bagi membolehkan anak-anak kita untuk belajar dengan lebih baik lagi. Dan sepanjang boleh saya tambah sikit. Silakan. Saya setuju, memang patut kita kaji semula. RM2.50 tu memang rasanya tak memadai lah waktu kita sekarang ini. Kena kita nak pastikan bahawa kalau kita nak memberi itu, berilah yang betul-betul yang berkhasiat supaya anak-anak yang mempunyai RMT itu betul-betul dapat apa orang kata khasiat yang boleh digunakan, dimanfaatkan untuk pelajaran dan pendidikan. Seperkara lagi saya nak menekankan, kalau boleh kita fikirkan, ialah RMT barangkali perlu disasarkan. Bukan pada semua pelajar-pelajar saja. Kita perlu sasarkan pelajar yang memerlukan, macam Tan Sri Alimuddin katakan, misalnya mereka yang di pulau-pulau, mereka barangkali yang di pendalaman. Tetapi bagi keluarga yang telah yang berada, tak perlu kita beri RMT. Ini saya katakan sama jugalah kalau boleh difikirkan dalam bajet 2020 ini tentang misalnya bantuan persekolahan. Bantuan persekolahan pada dahulunya kita berikan kepada semua. Bagi saya tidak perlu diberikan pada semua. Berikan pada betul-betul yang dikenali, atau dalam bahasa kita ialah kita tujukan kepada pihak sasaran saja, jangan kepada semua. Begitu juga pada satu ketika dulu kita beri bantuan buku teks atau pinjaman apa sahaja. Ini perlu juga kita fikirkan semula. Memang diperlukan bantuan, tetapi perlu pada mereka yang tersasar saja. Okey. Baik, dalam tempoh pandemik ini perkara yang kita perlu berikan perhatian ya, dua sesi persekolahan murid-murid tahun 1 mungkin telah pun tercicir. Jadi Tan Sri Alimuddin, bagaimana agaknya untuk cadangan sendiri daripada Tan Sri menangani masalah 3M tu di kalangan murid-murid tahun 1 ya? Perlukan ada peruntukan khas ataupun selepas ini ada kelas peralihan untuk mereka, atau bagaimana agaknya inisiatif yang perlu diambil oleh pihak kementerian? Ya, saya memang agak terjejaslah saya apabila sekolah ditutup. Tetapi ada satu perkara yang boleh membantu, iaitu kelas tadika. Jadi boleh dikatakan semua sekolah, kebanyakan sekolah lah mempunyai kelas-kelas tadika dan juga tadika swasta. Dan ini boleh membantu pelajar-pelajar tadi dari segi kemahiran 3M. Jadi dengan kata lain juga, satu lagi perkara guru-guru juga perlu mencari jalan lah. Maknanya dia kena lajukan lagi lah. Mungkin ada kaedah-kaedah tertentu bagaimana untuk mempercepatkan pelajar-pelajar menguasai 3M. Jadi anak-anak kita sebenarnya walaupun mereka tak bersekolah pada pandangan saya mereka sebenarnya belajar Daripada tinjauan dengan rakan-rakan saya, anak-anak kita yang ada di sekolah dibantu oleh ibu bapa Walaupun sekolah ditutup,
mereka terus belajar. Dan kita juga ada TV pendidikan, mereka juga ada buku-buku, majalah, akhbar. Jadi pembelajaran ya dari segi 3M tu saya rasa tidak terhenti hanya kerana sekolah ditutup. Ya. Anak-anak memang belajar di rumah ataupun melalui alat-alat pembelajaran yang lain, dan saya jangkalah apabila mereka masuk ke sekolah nanti dia bukanlah menjadi satu isu yang besar ya, kepada anak-anak kita nanti. Okey, dan kita perlu akui kita dah Saya nak tambah sikit boleh? Okey, silakan Dato' Otak. Kami saya nak tambah sikit. Pasal 3M ni, saya mencadangkan bahawa kementerian betul-betul meneliti atau membuat kajian berapa peratus sebenarnya pelajar-pelajar yang tercicir pasal 3M ni. Satu. Kedua, jika diberikan laluan atau bajet, pelajar-pelajar ini perlu diberi bimbingan khas supaya mereka boleh dalam bahasa Inggeris dengan izin catch up apa yang mereka tertinggal dalam pelajaran 3M tersebut. Ketiga, saya nak mencadangkan juga kita tak bolehlah menganggapkan bahawa ibu bapa dan penjaga telah tersedia untuk memberi didikan kepada pelajar-pelajar mengikuti PDPR. Mungkin ibu bapa atau penjaga juga perlu didedahkan tentang bimbingan bagaimana memberi bantuan kepada murid-murid ataupun anak-anak mereka PDPR secara berkesan dari semasa ke semasa. Kita tak boleh andaikan kan ada ibu bapa dan penjaga barangkali untuk menanti-nantikan bagaimana untuk membantu anak-anak terutamanya yang kecil-kecil ini untuk betul-betul catch up dengan mata pelajaran mereka. Okey, Tan Sri, kita melihat bahawa untuk tahun ini adalah tahun ke-8 bajet dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, PPPM itu sendiri, dan kita hanya tinggal berbaki 4 tahun kerana dia mengambil masa 2013-2025. Jadi bajet tahun ini untuk menuju sasaran kepada 2025 itu sendiri. Apa yang perlu Kementerian Pendidikan memberikan keutamaan dan bagaimana mungkin ya, kerana kerangka pendidikan itu besar, kliennya juga besar. Untuk Kementerian Pendidikan kita perlu melihat kepada Kepulauan Ibu Bapa, institusi pendidikan itu sendiri, kementerian, jabatan, agensi, komuniti, malah pemegang taruh yang terbesar sendiri adalah murid. Jadi bagaimana agaknya bajet 2022 ini mampu memberikan segala-galanya, ya, memenuhi keperluan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan, malah dan mampu melangsungkan kehendak ibu bapa, institusi pendidikan, kementerian, jabatan ataupun agensi, malah komuniti serta murid itu sendiri. Tan Sri. Ya, saya jangkakan ya sebagaimana tahun-tahun dahulu ya, setiap tahun Kementerian Pendidikan akan mendapat peruntukan yang banyaklah ya. Pada tahun 2021 ni saya rasa lebih daripada 50 bilion ya. Dan saya jangkakanlah ia akan ada pertambahan ya, 10 ke 15%. Kerana kita tahu bahawa Kementerian Pendidikan ni berkembang ya. Misalnya dari segi sekolah ya. Saya jangka ya setiap tahun ya banyak sekolah dibina. Khususnya di bandar-bandar besar ya. Di Kuala Lumpur ni saja ya, kerana jumlah penduduk bertambah dengan banyak ya, dan juga kawasan-kawasan baru ya di mana dibina apartmen, rumah-rumah pangsa, dan penduduk di situ kalau ada satu kawasan perumahan mungkin 1,000 atau 2,000 unit ya, ada keluarga-keluarga baru. Jadi sudah tentulah keperluan untuk sekolah. Kemudian untuk guru pula, ya, kita tahu bahawa bila sekolah baru dibina, guru bertambah dan termasuk guru-guru yang bersara. Jadi guru baru perlu didapatkan ya, dan baru-baru ni saya dengar ada berbelas ribu juga ya secara one off untuk guru, dan juga isu-isu sebagaimana infrastruktur dan juga pembaikan serta pembelian peralatan ya, komputer, alat peranti dan sebagainya. Jadi bagi pandangan saya bajet akan bertambah ya untuk keperluan pendidikan. Namun bagi pandangan saya lah, kita tidak bolehlah memberikan tanggungjawab ini sepenuhnya kepada kerajaan. Ibu bapa juga ya, termasuklah NGO, penderma-penderma, syarikat-syarikat yang besar juga perlu memainkan peranan ya untuk membantu kementerian
bagi memperbaiki atau meningkatkan kualiti sekolah kita. Jadi saya rasa bagi ibu bapa, ya, bukan semua ibu bapa yang mungkin tidak mampu, ya, ramai juga yang mampu. Jadi inilah masanya, ya, apabila keadaan COVID melanda, sudah tentulah pihak kerajaan juga menghadapi kekurangan peruntukan. Inilah masanya kita semua, ya, turut membantu takat mana yang kita boleh, ya, supaya anak-anak yang belajar di sekolah ini boleh mendapat pendidikan terbaik. Okey. Akhir sekali daripada Dato' Doktor, ringkas. Dato'? Ya, saya nak tambah. Memang perlu barangkali bukan saja kerajaan saja yang apa orang kata memberi bantuan kepada pendidikan. Tan Sri kata misalnya NGO, bagi saya memohon kalau boleh swasta diberi peranan yang lebih besar. Swasta patut membangun, memberikan peruntukan, memberikan kemahiran dan membimbing, kalau boleh mengambil anak angkat sekolah-sekolah di sekitar premis pejabat swasta yang berjalan. Ada baiknya misalnya kalau pihak swasta mengambil 5 atau 6 sekolah berhampiran di mana mereka mendapat kemakmuran dan berkongsi dari segi sumber kewangan dan sumber kepakaran. Sebagai contoh, misalnya membekalkan alat gadget yang diperlukan oleh anak-anak sekitar sekolah tersebut. Begitu juga barangkali untuk melatih semula tentang pengajaran PDPR pada guru-guru yang berkenaan. Ini perlu diberi perhatian bagi saya. Saya harap swasta memainkan peranan yang penting juga untuk membangunkan pendidikan dan saya percaya kementerian ataupun kerajaan akan memberikan peruntukan yang besar juga kepada pendidikan. Baik, terima kasih Prof. Madia dan Syahmi, kalau boleh satu lagi, Syahmi. Satu Okey, lagi. Ringkas saja, ya. Iaitu institusi pendidikan di luar Kementerian Pendidikan. Jadi kalau tahun lepas pihak kerajaan memperuntukkan 100 juta ringgit, ya, untuk sekolah tahfiz, pondok dan juga sekolah agama persendirian, dan kita haraplah pada tahun ini jumlah itu akan bertambah kerana kita tahu sejak COVID ini sekolah-sekolah ini memang mengalami banyak kekurangan. Jadi kita harapkan bajet itu dapat ditambah lagi lah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ada satu cadangan, Syahmi. Masa kita dah Saya ada satu cadangan, satu je. Ya, Okeylah, saya nak cadangkan bahawa kalau boleh kerajaan memperkasakan sekolah kebangsaan. Kerana kita memberikan perhatian kepada keluarga Malaysia. Saya percaya sekolah kebangsaan jika diperkasakan dapat memainkan peranan untuk menjayakan keluarga Malaysia. Baik, terima kasih Prof. Madia, Dato' Dr. Muhammad Ali Hassan dan juga Tan Sri Alimuddin Muhammad Dom, ya, dalam kita mengatakan apakah agaknya tagan yang akan dapat diberikan kepada sektor pendidikan ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Syuhaimi Muhammad. Jadi jangan lupa esok pastikan anda bersama Bernama TV bermula jam 3 petang untuk kita bawakan pembentangan bajet 2022 dan ikuti pada sebelah malam 8.30 malam untuk analisis bajet. Jadi dengan itu sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum.